Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid tahun 6. Hari ini kita belajar mengenai sirah yang bertajuk Perjanjian Hudaybiyah. Sediakan buku teks sebelum kita mulakan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan dengan bacaan doa belajar dan penerang hati. Baca doa ya. Ustazah mulakan dengan latar belakang perjanjian Hudaybiyah secara ringkas. Anak-anak boleh tengok di buku teks muka surat 136. Bermula dengan Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaedah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Ketika ini Nabi Muhammad berada di Mekah, maka bertolaklah rombongan Nabi Muhammad menuju ke Mekah. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Nabi Muhammad mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Jalan tersebut diberi nama Usfan. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Siyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaybiyah apabila unta baginda yang bernama Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini baginda dikunjungi Budai bin Warakah yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Baginda mengutuskan Saidina Utsman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak persucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Saidina Utsman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka temeterilah perjanjian Hudaybiyah secara bertulis antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Quraisy bersetuju. Baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Kemudian baginda memerintahkan kaum muslimin bertahalul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah dihalang musyrikin Quraisy hanya berdiam diri. Akhirnya, isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Tamat latar belakang perjanjian Hudaybiyah. Mari kita masuk kepada isi-isi perjanjian Hudaybiyah yang telah dibuat oleh Rasulullah dengan orang-orang Quraisy Mekah. Isi-isi perjanjian Hudaybiyah ada 5. Anak-anak boleh lihat di muka surat 138. Isi perjanjian Hudaybiyah. 1. Gencatan senjata selama 10 tahun. 2. Orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. 3. Kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. 4. Orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi Muhammad SAW tanpa kebenaran walinya
Walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. 5. Sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad SAW yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Kesan daripada perjanjian Hudaibiyah, anak-anak baca sendiri di muka surat 138. Sama-sama kita tengok iktibar daripada perjanjian Hudaibiyah. Kesan peristiwa perjanjian Hudaibiyah ada 3. 1. Sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, bijak merancang dan mengatur strategi, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional, bijak membuat sesuatu keputusan. Kedua, sebagai seorang yang dipimpin, taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarat, berganding bahu dan menyokong pimpinan, mengamalkan toleransi. Ketiga, sebagai seorang Muslim, mentaati perintah Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, menepati janji. Hikmah daripada perjanjian Hudaibiyah ada 3. 1. Membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian. 2. Dakwah Islam semakin berkembang. 3. Titik permulaan kepada pembukaan Kota Mekah. Rumusan antara perjanjian Hudaibiyah, murid-murid boleh baca sendiri di muka surat 139. Berakhirlah kisah perjanjian Hudaibiyah. Ustazah harap murid-murid dapat memahaminya dengan baik dan dapat membuat latihan bertulis yang diberikan serta menjawab kuis di pautan kuis yang telah disediakan. Selamat belajar anak-anak semua. Jangan lupa solat setiap hari dan mengaji Quran ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.